Terima kasih banyak-banyak Hanisma di negeri Pulau Pinang berkaitan dengan Family Care Service. Dan sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua 17 Februari 2023 hari Jumaat nanti pada jam 6 petang di Sri Satria Putrajaya iaitu kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri akan ada satu program namanya Liqa Perdana Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Jadi 17 Februari 2023 untuk mendapatkan perincian mengenai program ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Penasihat Liqa Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Datuk. Ya, terima kasih. Okey, Datuk, boleh mulakan mengenai program ini. Ini julung-julung kali diadakan, Datuk. Secara latar belakangnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucap terima kasih pada SPM yang jemput kami untuk bincang pada pagi ini. Program Liqa Perdana Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah bersama Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahmidi, satu program libat urus antara ulama dan juga umara sebagai kesinambungan program bagi kerajaan perpaduan dengan tema Malaysia Madani. Kalau kita lihat Yang Berhormat sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mulakan program seumpama ini libat urus antara ulama dan juga beliau sendiri sebagai PM, dan sekarang kita teruskan pula bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Dan program pertama kita akan mulakan di Sri Satria bermula pada hari Jumaat nanti insya-Allah, melibatkan 200 orang tokoh-tokoh ulama yang akan bersama. Dan program seumpamanya akan kita adakan lagi pada tiap-tiap bulan insya-Allah dengan kelompok-kelompok yang berbeza. Untuk program pada kali ini kita mensasarkan sekitar 200 orang yang akan hadir, dan antara tokoh utama yang akan turut hadir bersama program ini ialah Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Perak Datuk Wan Zahidi, dan juga Datuk Noh Gadut Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan, dan juga Maulana Hadis daripada Seri Petaling namanya Maulana Abdul Hamid. Itu antara tokoh-tokoh utama kita lah yang kita akan jemput. Jadi tujuan program ini nak menggambarkan betapa kerajaan perpaduan menerusi bertemakan Malaysia Madani adalah kerajaan yang sangat menekankan tentang pentingnya pelibatan bersama antara mereka yang menjadi pemerintah dengan para alim ulama. Kerana Malaysia adalah negara Islam yang meletakkan Islam agama persekutuan. Maka dalam apa keadaan sekalipun kita kena pastikan bahawa tata kelola berkerajaan adalah selari dengan Islam. Dan siapakah yang boleh memantau dan memberikan pandangan, tentulah para alim ulama, sama ada yang berada dalam kerajaan dengan pelbagai jawatan, mufti-mufti dan sebagainya, dan juga mereka yang di luar kerangka kerajaan yang terlibat dengan masyarakat dalam pelbagai sektor pelibatan mereka, sama ada sebagai para pensyarah universiti, sama ada sebagai guru-guru agama di sekolah-sekolah ataupun pendakwah-pendakwah umum di surau masjid dan juga NGO-NGO Islam. Di itu hasrat kita supaya libat urus antara ulama dengan umara ini sentiasa berlangsung dan berlaku. Dan program kita pada hari Jumaat nanti, program yang kita buka pada masyarakat awam, tetapi kita utamakan terlebih dahulu untuk hadirlah 200 orang para alim ulama. Pada hari Jumaat nanti insya-Allah bermula jam 6 petang sampailah jam 10 malam. Itu sebagai mukaddimah awal lah program yang kita rancang insya-Allah. Dan tema untuk kali ini adalah melestarikan kesatuan ulama dan juga umara. Ya. Jadi ulama itu adalah orang berilmu, umara itu adalah pemimpin. Ya. Kenapa kedua-dua entiti ini sangat penting? Pertama, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, ta'alah kamu pada Allah dan taat pada Rasul, wa ulil amri, dan ulil amri kalangan kamu. Artinya Allah Ta'ala mengajar kita untuk taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Uli makna orang yang memiliki, al-amr maknanya perintah. Orang yang memiliki perintah dua golongan disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir. Pertama, orang yang mentadbir dan mengurus rakyat kalangan umat. Ini dipanggil orang yang ada kuasa memerintah, satu. Yang kedua, orang yang ada kuasa untuk menjelaskan perintah Allah Ta'ala, yang dipanggil sebagai alim ulama. Oleh kerana pada pemerintah, untuk memerintah dunia, dia perlu faham dan tahu apa dia perintah Allah pada dia.
maka yang akan memaklumkan, menceritakan, menjelaskan ialah para alim ulama. Maka gabungan antara ulama dan umara dalam menguruskan negara dan berkerajaan tak dapat dipisah, kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka program yang seumpama ini bukan hanya jadi platform tapi juga mesej yang besar bahawa dalam semua keadaan, dalam semua segi dan semua keadaan, ulama dan umara tidak boleh berpisah. Kalau kita dalam konteks Malaysia pun, kita setiap negeri-negeri, kerajaan negeri mereka akan ada mufti kerajaan negeri yang akan menasihati kerajaan dalam isu-isu agama dan juga isu tata kelola. Di peringkat persekutuan kita ada menteri agama, kita ada JAKIM yang menjadi badan penyaras isu agama. Berarti kita berkerajaan dengan dipantau oleh para alim ulama, tetapi pelibatan kita ataupun libat urus antara pemerintah dengan ulama mesti kita kembangkan lagi pada semua sektor. Betul penting kita gunakan tema tadi, melestarikan hubungan antara ulama dan umara. Dan kalau kita lihat konsep dalam Islam, ulama adalah para penasihat. Dalam hadis Nabi, kata Nabi SAW, ad-din nasihat, agama ini nasihat. Bila sahabat tanya, liman, siapa dia? Untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi kata, untuk Allah, untuk Rasul, li'a'immatil mu'minin, untuk pemimpin orang beriman, wa amatim, untuk orang awam, orang-orang yang beriman, orang dekat dengan orang Islam. Maknanya, orang yang ada ilmu dia bagi nasihat kepada kerajaan, dia bagi nasihat kepada orang awam. Ini dua tugasan yang mesti dibuat oleh para alim ulama. Jadi program kita untuk manifestasikan konsep tersebut. Okey, apakah jangkaan output daripada sesi libat urus ini? Pertama sekali kita buat konsep tausiah. Tausiah ni maknanya ulama berucap, memberikan pandangan. Perkara-perkara yang patut diambil cakna oleh pemerintah, dan oleh kerana yang hadir adalah Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri, yang selalunya Yang Berhormat Timbalan Menteri ini dia akan handle banyak perkara melibatkan program-program ataupun dasar-dasar yang cross party. Sebagai contoh, kalau kita ambil Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidi, Ahmad Zahid bin Hamidi, dia akan uruskan dasar tahfiz negara. Akan dipengerusikan oleh beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan program ini melibatkan pelbagai kementerian. Berarti dia perlu dapat input daripada ulama macam mana nak menggerakkan dasar tahfiz negara. Itu sebagai contoh saya bagi. Kita ada dalam kerajaan perpaduan juga Majlis Perundingan Islam yang nanti akan dihidupkan balik, yang akan di-chair juga oleh Timbalan Perdana Menteri. Jadi perkara-perkara seumpama inilah kita lihat keperluan untuk para alim ulama direct access kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan mereka boleh memberikan pandangan secara terbuka kepada kerajaan. Dan itu sebagai satu contoh saja. Kita nak gambarkan bahawa di seluruh negara itulah kedudukan yang mesti berlaku. Ulama dengan umara tidak boleh pisah, dan program seumpama ini mesti kita perpanjangkan, bukan hanya program rasmi, bahkan juga tak rasmi, mesti ada hubungan yang berterusan. Okey. Dari segi perancangannya, dari segi frekuensi kepada program sebegini, selepas ini apa lagi yang akan dilakukan? Saya sebutkan tadi bahawa secara rasminya program ni kita buat secara bulanan dengan kelompok-kelompok ulama yang berbeza. Sekarang kita ulama ni ramai seluruh Malaysia kita ada, dan ada mereka ni pelbagai tawajuhat, pelbagai bidang. Jadi kita ambil kelompok-kelompok, kita segmenkan mereka. Ini untuk program pertama 200 orang dulu, nanti kita akan ambil lagi 200 orang di kalangan tokoh-tokoh yang bagi bidang lain pula. Dan bila kita buat pertemuan, dia tidak berakhir dengan pertemuan saja. Kerana kita akan ada lagi program-program bentuk muzakarah, perbincangan-perbincangan yang lebih kecil untuk kita hadam isu-isu umat. Apa-apa isu berbangkit melibatkan umat, kita akan muzakarahkan. Ini platform awal kita untuk kita kumpulkan mereka, dan nanti akan ada follow up program-program yang lebih kecil lagi dan lebih berfokus kepada apa yang kita nak untuk negara kita, untuk rakyat kita dan untuk kerajaan kita. Okey, kalau kita lihat poster ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Siapa mereka ini? Ya, antara yang kita bariskan sekarang, Datuk Noh Gadut sendiri, bekas Mufti Kerajaan Negeri Johor yang sekarang menjadi pengurusi bagi Majlis Kebangsaan untuk Fatwa Peringkat Kebangsaan. Yang kedua, bersama kita Datuk Wan Zahidi Wanteh, Mufti Kerajaan Negeri Perak. Beliau juga sebelum ini adalah pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan.
Itu dua tokoh utama kita lah. Di samping bersama kita juga Maulana Hadis, pakar di bidang hadis, menjadi rujukan daripada madrasah di Seri Petaling, itu Maulana Abdul Hamid, pakar di bidang hadis. Itu antara tokoh utama kita lah. Dan 3-4 orang lagi adalah mereka-mereka yang terlibat dengan masyarakat, yang mengajar, yang berceramah, yang berinteraksi dengan masyarakat, dengan rakyat. Itu kita bawa mereka. Adakah program sebegini akan dibuka untuk penglibatan masyarakat? Kita lebih fokus kepada ulama dulu. Kerana kadang-kadang perbincangan antara ulama tak sama dengan orang awam. Kalau kita kata kita buka sesi soal jawab, orang awam lain soalan dia, ulama lain soalan dia. Jadi kita tak nak bawa mereka bersama dalam satu majlis, melainkan kalau mereka hadir sekadar pendengar, tak apa. Itu the next time lah. Tapi untuk kali ini fokus kita adalah pada 2 orang tokoh-tokoh ulama dulu. Dan tokoh-tokoh ulama itu tokoh-tokoh ulama di Malaysia sahaja. Di Malaysia. Ada juga jemputan. Itu belum lagi. Itu belum lagi. Siri-siri yang akan datang. Dalam rangka kerja kita setahun ini, kita akan buat lagi begitu banyak program. Tapi yang ni kita mulakan dengan grup yang pertama, insyaAllah. Okey. Jadi soalan terakhir saya, apakah harapan di pihak Timbalan Perdana Menteri kita dengan penganjuran program sebegini? Harapannya ialah bahawa pertama mesej kita bahawa ulama dan umara taklah berpisah. Yang kedua, kita mahu pelibatan ulama secara direct dengan kerajaan untuk mereka memberi pandangan, termasuk mengkritik kerajaan dan juga menambah mana yang kurang, memperkasa mana yang lemah dan memperkuatkan lagi mana yang perkara yang telah sedia dalam kerajaan. Itu penting bagi kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, penasihat liqa ilmuwan Ahlussunnah wal Jamaah bersama dengan Timbalan Perdana Menteri, yang mana akan diadakan pada 17 Februari 2023 Jumaat ini pada jam 6 petang di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri Sri Satria Putrajaya. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Ya, sama-sama. Dan sekarang kita ke mana? Kita ke negeri Selangor.